Tanpa menguasai saya dengan segala hormat yang dijemput silakan. Yang hormat Datuk Ustaz Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Pengurusi yang hebat ya, saya tak hebat. Pengurusi yang hebat pada malam ini ya. Dan para hadirin yang saya kasihi sekalian. Bila Datuk Makno Ketua Amanah Kepong minta saya hadir dalam wawancara ini, dalam sesi ini, saya mula-mula takut nak datang. Tapi oleh kerana ni saya memang santai, jadi saya memberanikan diri ya. Pasal nanti kita tak ada heavy ya, kita santai. Kedua, bila saya diwawancara, saya sebut tentang Save Kelantan. Selamatkan Kelantan. Dan untuk selamatkan Kelantan, tentulah kita kena berkomunikasi, khususnya dengan anak-anak Kelantan di wilayah persekutuan ataupun di Kuala Lumpur, supaya mereka dapat sama-sama faham dan menjayakan Save Kelantan ini. Jadi anggaplah saya datang malam ini lebih untuk mempromosikan Save Kelantan kepada penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan anak Kelantan, khususnya di wilayah persekutuan dan Lembah Kelang. Sudah tentu kita tidak dapat lari daripada keadaan semasa kita pada hari ini. Kita akan ada pilihan raya negeri Sabah. Ya. Jadi saya berharap kita dapat sama-sama membantu. Tidak semua kena pergi dalam keadaan COVID yang belum pulih sepenuhnya. Dan kadang-kadang kalau pergi pun tidak mesti boleh membantu. Macam pemimpin PAS, saya rasa kalau mereka pergi ke Sabah, orang Sabah khususnya yang sensitif dengan pendekatan PAS yang ekstrim, pada pendapat saya tidak membantu Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, bahkan membantu Warisan Plus. Lagi PAS kempen, lagi ramai orang sokong Warisan Plus. Saya berpendapat jadi orang PAS patut pergi ramai supaya Warisan Plus boleh menang dengan lebih besar. Namun begitu, kita boleh memberi sumbangan dalam bentuk lain, sumbangan kewangan dan lain-lain. Saya tidak ada satu akaun khusus untuk Amanah Sabah ataupun Warisan PH Plus Sabah, tapi saudara-saudara, saudari-saudari boleh ambil inisiatif sendiri bagi membantu. Kemudian tentulah tajuk nasional kita. Tajuk nasional kita mudah saja. Negara kita sekarang dilanda oleh COVID yang telah menyebabkan kesengsaraan rakyat meningkat. Kebanyakan rakyat mengalami masalah. Hilang pekerjaan, pendapatan yang rendah, kegiatan ekonomi yang semakin terhad, pelancong-pelancong tidak dapat masuk, pelabur-pelabur tidak dapat masuk, urusan pelaburan dan perdagangan menjadi perlahan. Ditambah dengan kita baru saja mewarisi masalah ekonomi negara dari segi wang yang hilang dalam 1MDB dan hutang yang bakal kita akan tanggung untuk satu jangka masa yang panjang. Ini pun satu masalah dah. Sudah satu masalah. Kemudian kita dibebankan dengan COVID, lagi bermasalah. Di tengah-tengah itu datang pula peralihan kuasa dengan cara mencuri kuasa itu dari rakyat. Jadi kita bertimpa-timpa masalah. Kita ada masalah ekonomi, masalah kehidupan rakyat, kita pula ada masalah kepimpinan dan kestabilan kedudukan politik dalam negara kita. Jadi kita kena berfikir bagaimana langkah ke depan
supaya kestabilan politik dapat dipulihkan. Keharmonian hubungan kaum dapat kembali kokoh seperti mana pada dekad-dekad yang lalu. Dan dengan itu, kebajikan rakyat di semua segi dapat kita tingkatkan. Hari ini, selain daripada masalah kerajaan ini dicuri, ya, daripada rakyat. Kalau curi wang RM1 daripada satu orang rakyat, sudah satu dosa. Sudah satu perkara yang menyakitkan hati. Kalau curi lembu dalam satu kandang, pencurinya tidak dikenali, pemiliknya begitu rasa duka cita. Kalau rumah dimasuki, harta dalam rumah dicuri, sudah satu bencana. Kalau satu kampung perompak datang mencuri, ini sudah satu ancaman besar. Yang dicuri hari ini adalah negara. Yang dicuri adalah harta rakyat, iaitu hak rakyat. Dari segi mandat yang telah diberikan. Sudah tentu ini tidak membawa kestabilan. Ya. Number pun cukup ngam-ngam saja. Apa-apa boleh berlaku. Pada masa kita berharap kita boleh ambil semula kerajaan ini dengan mandat rakyat. Definisi mandat rakyat ini saya telah berikan di ucapan saya di Kubang Kerian. Apa maksud mandat rakyat? Kita kena ada definisi dia. Kalau tidak, semua orang kata saya nak pulihkan mandat rakyat. Mandat apa? Mandat yang bagaimana? Salah satu daripada konten mandat rakyat itu adalah pergiliran Perdana Menteri. Dan saya tidak ingin membesarkan siapa layak, siapa dapat sokongan. Tetapi dalam konteks mandat rakyat, itulah antara sebab mengapa rakyat mengundi kita pada pilihan raya yang lalu. Ya, saya tidak nak panjangkan kupasan ini. Ya. Jadi memulihkan mandat rakyat, kalau kita lihat, ada satu sejarah Islam, saya lupa, saya dah baca lama, saya tak ingat zaman siapa, tetapi ringkasnya adalah seorang raja ni, dia ada kekuatan tentera, dan datang penasihat memberitahu bahawa baik kita menyerang negeri-negeri jiran kita. Besarkan sempadan. Dalam kes kita ni, besarkan sempadan Kerajaan Perikatan Nasional sampai ke Sabah. Ya, Sabah dikuasai oleh warisan. Negeri Johor sudah tumbang. Rakyat pilih lain dapat kerajaan lain. Negeri Perak telah tumbang. Kedah telah tumbang. Ya. Selangor alhamdulillah tak tumbang. Pulau Pinang alhamdulillah tak tumbang. Negeri Sembilan. Jadi ketamakan menguasai tapak politik itu telah menyebabkan adanya satu gerakan politik di Sabah, tetapi berakhir dengan pembubaran Dun Sabah dan berakhir dengan PN dan BN telah mendedahkan bahawa mereka bukanlah ada muafakat yang sebenar, bukanlah sepakat sangat. Baru kerusi Sabah pun dah bertindih. Kalau kerusi Semenanjung, kerusi pilihan raya umum, tak tahu apa nak jadilah. Tok Mat Hassan, Timbalan Presiden UMNO, dah beri amaran kepada PAS, 50 kerusi awak nak bertanding, awak bertanding sendirilah. Ya. Saya sokong pemuda PAS. Minta maaf, nanti orang amanah marah saya pula. Pasal apa pergi sokong PAS? Tiap-tiap PAS kita kena tentang, bukan macam tu. Tiap-tiap amanah bukan kita kena tentang oleh PAS. Saya sokong cadangan yang berhormat, yang bijaksana, Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia. Diucapkan dalam muktamar. Tapi muktamar PAS ni macam biasalah, kita tahu. Luluh muktamar pun kadang-kadang tak buat. Yang tak luluh pun dia buat. Tak apalah. Ya, kita ambil surface dulu. Dibentangkan dalam muktamar dan diluluskan. PAS akan bertanding di semua kerusi Kelantan, Terengganu, Kedah, 50 kerusi. PAS tolong ambil perhatian, saya sokong cadangan ini. Boleh setuju? Nampak muram semua. Sayang.
Kursi itu bukan kursi kita. Dia pun nak bertanding lah. Jadi saya nak dicatatkan dalam rekod, saya Hussein Musa menyokong cadangan PAS bertanding 50 kursi semua sekali Kelantan, Kedah, Terengganu. Ini pun muafakat, dia bukan bergaduh. Fasa lain daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, UMNO bertanding semua. Muafakat juga. Lagi senang. Formula ni lagi senang. Janganlah pula tukar formula ni ya. Baik. Apa yang saya nak beritahu adalah kekalutan dalam muafakat itu begitu mudah terserlah. Macam mana kita nak ada jaminan selepas pilihan raya umum nanti kestabilan negara dapat diwujudkan. Itu poin saya. Itu baru kerusi. Kemudian datang pula calon ketua menteri. Dalam satu kelambu ada dua ketua. Ya. Bukan satu bukit dua harimau. Satu bukit dua harimau boleh tahan lagi. Ini dalam satu kelambu ada dua ketua menteri. Ya. Daripada Barisan Nasional, daripada Perikatan Nasional. Ini gambaran perebutan jawatan Perdana Menteri Malaysia akan jadi lebih sengit. Tidak ada siapa boleh beri jaminan Muhyiddin akan jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional semula. Tidak ada jaminan. Zahid pun nak jadi Perdana Menteri. Kalau dia kerusi lebih, dia akan dapat jadi Perdana Menteri. Kelam kabutlah negara kita. Hancurlah negara kita. Sengsaralah rakyat kita. Miskinlah negara kita. Mundurlah rakyat kita. Ini topik yang patut menjadi satu rangka agenda yang kemas, yang konkret di kalangan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan rakan-rakannya. Tidak ada agenda pribadi lagi. National agenda. Ya. Tidak ada agenda si anu bin si anu. Bukan. Ini adalah national agenda bagi pihak rakyat. Kalau kita ada clarity ini, kejelasan ini, ketegasan ini, barulah mobilisasi rakyat dapat kita bangunkan. Saya berhenti untuk pusingan yang pertama. Sekian.